السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وصحابته العظام ولمشايخنا ولوالدينا ولأرواحنا شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعطرانه المجتبى، هم أهل التقى والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين ثم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Rawahu Ahmad. Daripada Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan bertambah baik amalannya. Dan seburuk-buruk manusia mereka yang panjang umurnya tetapi semakin jahat pula amalnya. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara nikmat Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Hari ini di kalangan kita masih lagi diberi peluang untuk hadir ke masjid ini, tidak lain tidak bukan kerana Allah masih beri panjang umur. Maka ramai orang yang minta panjang umur. Ada yang minta dengan mulut, ada yang minta dengan perbuatan. Dia jogging itu untuk apa tu? Dia sanggup naik basikal 70 kilo untuk apa? Sihat nak panjang umur. Maka biasa dan kebanyakan manusia tidak mahu mati. Dia nak panjang umur. Maka ada dua jenis manusia yang umurnya panjang. Yang pertama, orang tu baik di sisi Allah. Makin bertambah umurnya, bertambah baik amalnya. Makin tua, makin kuat beramal. Makin tua, makin dekat dengan masjid. Makin tua, makin kuat bersedekah.
Ada satu golongan lagi dipanjangkan umur, tapi makin jahat dengan Allah Ta'ala. Dulu kerekuk dah, makin tua makin kerekuk pula dia. Makin tua makin jauh dengan agama Allah. Patutnya lagi tua makin tumpu dengan dunia. Tapi makin tua lagi gila pada dunia. Gila harta, gila kuasa. Sedangkan tuan-tuan sekalian, sehari umur kita bertambah, itu nikmat daripada Allah dan ia juga peringatan daripada Allah. Kata Al-Imamul Ghazali, sehari ditambah umur, tanda Allah beri peluang untuk taubat, bukan untuk makin leka dan lalai daripada Allah. Maka tuan-tuan sekalian, jangan sekadar minta panjang umur, tapi minta juga umur yang barakah di sisi Allah sebagai peluang untuk bertaubat. Panjangkanlah umurku ya Allah, banyak lagi dosa untuk aku taubat. Ni panjanglah lagi ya Allah umurku ya Allah, banyak lagi projek tak selesai ni. Rumah banyak lagi tak beli ni. Kereta hak idaman pun tak pakai lagi. Itu yang dipikirnya. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan beri keberkatan pada Allah. Allahu Akbar. Qala Rasulullah SAW, khairu ummati alladhina idha asa'u istaghfaru wa idha ahsanu istabsharu wa idha safaru qasaru wa aftaru. Rawahu Tabarani an Jabir ibn Abdullah. Hadis yang seterusnya daripada Jabir, Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, sebaik-baik umatku antara akhlak yang Nabi ajar kepada kita, mereka yang mana apabila mengenderai ataupun melakukan kesalahan, melakukan mereka itu akan kejahatan, meminta ampun oleh mereka itu kepada Allah. Idza asa'u istaghfaru. Buat dosa, itulah sifat kita. Yang membezakan kita mukmin ataupun tidak, takwa ataupun tidak, adalah taubat. Maka lazimilah taubat. Itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Wa idza ahsanu istabsharu. Dan apabila mereka itu berkebaktian, bersukacitalah mereka itu. Bila boleh buat baik, suka. Bila buat jahat, menyesal. Hadis lain menyebut, dalam riwayat lain disebutlah hadis Nabi SAW, al-mu'min sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu. Tanda orang tu mukmin, bila boleh buat baik, sukanya dia. Bila buat jahat, sengaja ke, tersalah ke, gelisah hatinya. Terkadang dosa kecil je, dia gelisah. Terkadang tak dosa pun, benda lawa, gelisah dah. Ini sifat orang mukmin. Ini sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada penyakit, buat baik rasa tak manis, buat jahat rasa suka, itu something wrong, penyakit hati. Hati kita tengah sakit, kena bawa pergi klinik. Apa kliniknya? Rumah Allah Ta'ala. Kena duduk dalam majlis ilmu, cari guru, cari murabbi, cari mursyid yang mampu mengubat penyakit hati. Kerana tak jumpa di klinik biasa lah. Klinik biasa sakit korak, lelah, boleh pergi klinik biasa. Ada pun klinik hati, jumpa doktor hati lah. Para tuan-tuan guru, para alim ulama yang membacakan penyembuh, iaitulah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW.
Jadi itu sifat orang mukmin, boleh buat baik, suka, gembira dia. Bila buat jahat, dia rasa gelisah, tuan-tuan sekalian. Tanda hati kita dah mati, buat baik, berat, tak sedap. Semayang 5 minit berasa macam setahun, macam 5 jam berasa. Berat. Buat jahat dia berasa sedap dan ketagih, tuan-tuan sekalian. Wal'iyazbillah. Apabila mereka berada dalam perjalanan pula, mereka qasar. Qasar oleh mereka itu dan berbuka puasa oleh mereka itu. Habis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita musafir, ada hadiah daripada Allah kepada orang mukmin. Semayang dia boleh qasar, boleh jamak. Dia puasa boleh buka. Tiba-tiba tuan-tuan, bila boleh qasar, qasar lah. Hadiah. Dia buat wanguk dah tu kali, kamu qasar. Kasbuk kan marah. Wanguk bodoh. Boleh jamak, tak mau jamak. Nak tamang tu. Al-musafiru azabun. Musafir itu azab. Masa panjang, tubuh, letih, Allah tahu. Maka tinggal, tak boleh semayang barang besar. Maka diberi rukhsah, puasa boleh buka, tapi semayang tak boleh, qasar. Qasar ringkas, 4 jadi 2. 4 rakaat saja. 3 tak boleh qasar, 2 tak boleh qasar. Nyetang qasar subuh 2 semayang serakaat tak boleh. Yang boleh qasar sembahyang yang 4. Kemudian jamak, begitu juga. Jamak kecuali subuh. Jamak himpun, qasar ringkas. Jamak himpun, qasar ringkas. Nak qasar saja tak mau jamak, boleh. Nak jamak saja tak mau qasar, boleh. Boleh jamak qasar, jamak qasar. Mana apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tanya, apa nama, orang tanya kita, mana yang ikan qasar? Nak gabung, jamak. Orang apa tak ada, mana nak jamak qasar? Apa syarat? Antara yang orang biasa salah faham, 3 hari. Betul tak? 3 hari tu dia salah faham. Maka tuan-tuan sekalian, yang dimaksudkan 3 hari, 3 hari tak masuk hari pergi dan balik. Tak masuk hari pergi dan balik. Hari pergi tak masuk. Dia dah boleh jamak qasar dalam perjalanan dia balik. Hari kedua bagus hari. Hari ketiga 2. Hari keempat 3. Hari kelima balik, tak dikira, maka dia boleh jamak dan qasar. Kalaulah dia nak pergi, dia nak pergi sebulan, dia pergi jamak. Orang tanya, mana jamak? Orang kita nak duduk sebulan. Tak, kita boleh jamak 3 hari. Itu biasa orang buat. Salah. Di balik rumah mak dia, sebulan. Nampak? Ataupun, apa nama, dia kena kuarantin 14 hari. Dia jamaklah 3 hari. Dia kata, tak, kita boleh jamakkan 3 hari. Yang boleh jamak ni, kalau nak duduk situ, tak lebih 3 hari. Ini faham tak? Hari siapa tak kira, hari balik tak kira. Maka pergi ke Mamang boleh lah. Ke Bajelah ke Mamang lebih dah 80. Dia 85 ke 90. Nak ikhtiar 90 kilo lah. Boleh faham kan? Ke Bajelah ke Camal 3 tak boleh. Dia tu dah 2 kilo, bukan 2 kilo, 2 marhalah. 2 marhalah. Jadi tuan-tuan sekalian, nak pergi ke Mamang hari apa? Hari ni Ustaz. Hari ni hari mana? Ahad. Balik. Hari Rabu. Baik. Ahad pergi. Tak kira. Senin, Selasa, Rabu. Boleh. Nak balik hari apa? Khamis. Ahad. Pergi. Tak kira. Senin, Selasa, Rabu. Balik. Khamis. Khamis balik. Boleh. Kalau balik hari Jumaat, tak dikira dah musafir. Boleh. Jadi, bab ni kita kena faham.
Kerana tak pelik tu, ada lagi orang tak tahu dan tak reti. Dan ada juga bila ikut kawan-kawan musafir, orang kosong tak niat dahulu kala. Dia tengok ni banyak dua kat ikut tak. Ni tak tahu, rupa-rupanya kosong. Dia kena niat yang tertentu, jamak juga kena niat yang tertentu. Kerana innamal a'malu binniyat, ataupun al-amru al-umur bimaqasidiha, kata al-Imam As-Suyuti. Habis. Jadi musafir boleh qasar dan boleh berbuka, itu sifat yang baik kata Nabi bagi umatku. Kenapa? Dia mengambil apa yang dihadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilayhi, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilayhi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat al-Imam ataupun Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik rumah kepunyaan muslimin itu ialah rumah yang ada di dalamnya anak yatim, yang mana cukup diihsankan kepadanya. Bukan ada anak yatim saja, tapi dilayan dengan baik. Ada orang, dalam rumah dia ada anak yatim juga, tapi dia khianat. Contoh, cucu dia mati mak ayah, dia khianat. Dia bahang tu cucu buat renovate tanda. Buat renovate rumah tu kota, piti cucu. Dia hanya diwasiatkan untuk menjaga, bukan pakar. Hanya pergi pakar. Kereta baru dok tarang tak kiri, piti cucu. Dah ayah tinggal 500,000. Ayah apa nama ahli businessman. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau rumah yang paling baik, yang ada anak yatim yang dilayang baik, mafhumul mukhalafah, rumah yang paling tak baik, Allah murka isi rumah itu. Rumah yang ada anak yatim, yang khianat ke anak yatim. Jangan awak main lah bab anak yatim, bab bohso ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk rumah pula ialah rumah yang di dalamnya anak yatim, lalu tidak senonoh jagaannya, kata tuan perang. Dia buat jahat dan khianat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dengan pembela anak yatim di syurga kelak begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Nabi sebut gapaklah. Nabi tunjuk gapak. Aku dengan orang yang jaga anak yatim, manapun tuan-tuan sekalian, gapak. Dan bahkan yang menjadi ketua pembela anak yatim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bukan sekadar tahu anak yatim itu susah, Nabi rasa lagu mana jadi anak yatim. Dan tengok rupa ayah baru umur apa nama 6 tahun, tuan-tuan sekalian, tak ada pula mak, betul tak? Allah didik. Antara hikmah kata ulama, kerana Nabi hanya layak dididik oleh Allah. Yang kedua kata ulama, supaya tak embuh orang kata Nabi Muhammad dididik oleh ibu ayah, bukan Allah. Ayah Nabi, mak Nabi hebat kerana jadi asbab lahir Nabi. Tapi Allah nak tunjuk Muhammad aku didik, sehingga menjadi makhluk yang paling agung. Bukan mak ayah Nabi tak boleh, bukan. Mak ayah Nabi bolehlah jadi asbab. Sebab tu jangan gaduh kata ulama, mak ayah Nabi kafir, gaduh. Hendaklah kita sangka baik. Kerana masih ada pandangan ulama menyatakan mak ayah Nabi ahlul fatrah.
Dia ada dua, ahlul fitrah, ahlul fatrah. Fitrah, fa bagi bawah, ta bagi mati. Fitrah. Fatrah, fa bagi atas, ta bagi mati. Ta, fatrah. Ahlul fitrah, anak-anak yang belum balik, ahlul fitrah. Yang 2 tahun, 6 tahun, dia masih ahlul fitrah, tak ada dosa. Hatta dia anak orang kafir, umur dia 6 tahun, dia masih lagi ahlul fitrah, mati masuk syurga. Jadi kita tak boleh panggil budak kecil yang belum balik, walaupun dia anak orang kafir, budak tu, hei budak kafir, tak boleh. Dia ahlul fitrah. Itu budak-budak mati masuk syurga. Adapun yang dimaksud ahlul fatrah, orang yang masih beriman dengan agama Nabi Ibrahim, agama Hanif, termasuk ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul fatrah, jarak Nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih beriman dengan agama yang dibawa Nabi terdahulu, dia panggil ahlul fatrah. Agama apa? Agama Hanif. Yang kita sebut dah semayang, Hanifan Muslima wa ma ana minal musyrikin. Hanif, agama Nabi Ibrahim. Islam, agama Nabi Muhammad. Lain? Tak lain. Sama, nama yang lain. Al-ibratu bil musammayat la bil asma. Yang diambil adalah agama, bukan nama. Allah Rabbi. Jadi jangan gaduh. Nabi lah mengaku contoh. Jadi kalau masih ada lagi khilaf, maka kita jangan gaduh. Buat lagi. Orang lain ni gaduh. Nampak? Bagai tu bik dalam orang tanya saya, mana pandangan ustaz? Ada seorang doktor, saya minta maaf, saya kurang suka kalau cakap bab ustaz lain. Tapi ni nak tegur, saya tak sebut nama lah. Nak tegur takut tuan-tuan salah faham. Dubik satu kenyataan, Nabi Khidir tak ada dah. Itu tak apa lagi. Dan pandangan yang mengatakan Nabi Khidir masih ada, itu mitos. Mitos tu hibri. Mitos tu ni. Bukan cekelat tu mentos. Mitos lah mitos. Cerita dongeng. Nabi Khidir, setengah ulama kata dah mati, setengah ulama kata masih ada. Jadi itu khilaf, hormatlah khilaf ulama. Sesatu saja yang berkata mitos. Lepas tu antara tafsiran Al-Imam Ibn Sirin, kalau orang jumpa Nabi Khidir dalam mimpi, itu tanda panjang umur. Itu tafsiran. Dan ada beberapa ulama yang mimpi jumpa Nabi Khidir, memang panjang umur sungguh. Itu kerja Tuhan lah, tafsiran mimpi. Ada pun yang tak ada khilaf, ni kalau kata mati dah, kafir tu kita Nabi Isa, itu masih hidup. Ada Nabi Khidir khilaf. Jadi khilaf lah, wallahu a'lam. Mana betul? Allah yang tahu. Itu saja nyata mitos. Jadi tuan-tuan sekalian, gaduhnya ada. Gaduhnya kita. Jadi yang paling baik rumah-rumah kita yang ada anak yatim yang dijaga. Jadi kalulah tuan-tuan, piti banyak dah nak benda nak benda. Kan ada orang gitu. Piti banyak dah nak benda. Ada dalam masjid ni dia ada. Ada orang tak ada piti, ada orang cukup-cukup, ada orang piti banyak, ada orang banyak tak tahu nak benda. Akhirnya dia guna pada benda betul. Miskan 15,000 ada, dia pergi beli hak 100,000. Dah tiap habis. Betul tak? Kereta ada dah 3 ting, pergi beli 8 ting, duk akal apa? Mana? Ni kereta saya banyak duk akal apa? Baiklah membuat benda yang ada faedah. Kau marah beli kereta, tapi dah kalau duk pakai, nak buat benda. Tuan-tuan beli kereta, saya beli kereta, nak buat benda untuk guna. Untuk guna. Beli kereta sedap kan, nak jalan jauh, masih dia ada guna. Ni isi pahal. Nampak? Pasu bunga haji 500,000. Apa? Ada ustaz? Ada lah. Saya macam-macam orang, saya bergaul. Kita dengarkan je kita. Sentak karung kita. Pinggang makuk, dok muat hapuh aku. Tak salah, dah banyak piti dah tahu nak buat gimana. Tak tahu nak buat gimana mana. Banyak lagi orang memerlukan.
Antara barang akhir zaman kata hukama ni saya nak baca satu tulisan ni, comel tulisan ni. Pakak-pakak dengar ni. Comel. Antara tanda akhir zaman nampak molek ni kurang kok ni. Dengar saya nak baca ni. Comel tulisan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat mana baru ni? Antaranya disebut apa? Ramai orang kaya, rumah besar, kereta banyak, anak pula sikit. Dia satu anak. Bukan satu air, satu anak. Bukan tak apa, dia satu. Orang nak anak, tak ada anak tu bak lain satu. Okay, setakat ni saja bang. Saya nak dua saja. Tak? Orang dulu sederhana, susah, anak ramai. Hak Nabi suka hak mana? Orang lelaki kuat, lu jawab. Ramai. Tapi ni jujur sungguh ni, Nabi suka hak mana? Nabi kata, aku berbangga dengan umatku yang ramai. Lagi boleh beranak lah. Dak maku dah 13 dah, tak apalah. Tapi kalau lagi boleh, ni seorang PT berjuta-juta, tak apa ramai. Tu nyakit akhir zaman. Padang nak baca panjang-panjang dah, Padang sebut tu dah, sebab tu bab ni. Takut dah habis hari ni. Jadi tuan-tuan sekalian, tu antara perkara yang kita kena. Jadi ada orang dok Islam. Mari saya baca berita ni. Saya cari dok jumpa pula ni. Dok Islam di India. Saya cari sekejap ni. Ini kita santai-santai saja. Ni dia. Nama dia Sindutai Sapkal. Kau tak kenal Karina Kapoor, Karisma Kapoor tu kenal. Ada seorang di India, tuan-tuan balik baca cerita dia. Nama dia Sindutai Sapkal. Dia digelar di India tu the mother of orphans. Tu tak spelling tu tak saya sebut. Saya kerah kek masa orang putih. The mother of orphan. Mana apa? Ibu segala anak. Dia tak Islam. Tapi kita boleh ambil iktibar daripada dia. Tak sebut payuh ni nama Sindutai Sapkal. Tuan-tuan balik cari. Saja tu balik dalam Google, buka. Dia bukan semua ilmu dalam Google salah. Maklumat ada kat betul, bukalah. Guna teknologi. Ada orang dia kerah lah. Google salah ke? Regi surai. Tak juga. Siapa dia ni? Orang India. Islam? Tak. Hindu. Dia orang yang dikhianati, dizalimi. Suami dia buang dia. Mak tua dia seksa dia. Dia pukul, dia katak, tuan-tuan sekalian. Tengah mengandung anak ketiga, dia buang dia keluarga. Dia sepak, dia terajang. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, beranaklah rebang kambing. Tak silap saya. Beranaklah rebang. Satu hari, oleh kerana anak lahir, tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa. Anak wang-wang lagi. Akhir sekali dia berjalan dalam keadaan tubuh yang lemah, susu tak ada, tubuh dah ada makan. Berhenti di satu tempat, orang bakar mayat. India kan mayat dia dibakar. Maka ketika itu dia sebut, aku hampir ke perakhiran umur, rasa nak bunuh diri, tak tahan lah. Betul tak? Kita baru suami dak beri hadiah hari jadi, saya nak bunuh diri. Tak apa. Ada dalam masyarakat kita ni ngajuk dak layang tu suami dak ingat hari lahir. Orang lelaki biasa lahir dak apa ingat benda gitu. Nak bunuh diri tu panjang menara drawbridge nak kerja. Ni kena seksa. Suami wak jahat. Tak? Ini hari ni dah ke India, orang Melayu pun ramai, orang Islam kita wak jahat ke bini. La haula wala quwata illa billah. Tengah mengandung mak.
Akhir sekali beranak lerbang tu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan rahmati Allah, dia berjalan-jalan jumpa tempat orang bakar mayat. Duduk situ berlepek situ. Akhir sekali baliklah mereka, tinggal saki-baki tepung. Saki-baki tepung. Dia ambil tuan-tuan, dia gaul-gaul dengan air, bakar atas tempat abu orang bakar mayat. Bolehlah makan. Tubiklah susu. Bermula daripada itu, dia teruskan hidup sendiri tuan-tuan. Antara yang dia buat sampai hari ini, dia jaga anak yatim. Dia susah, tapi dia jaga. Dia ambil budak-budak jalanan, dia ambil, dia jaga. Jumpa dia jaga. Ribuan jumlahnya. Ribuan jumlah. Dah ulama sebut dah tuan-tuan, dua jenis barang kalau orang kafir pun buat, Allah tolong. Dia dizalimi, Allah tolong dia walau dia kafir. Wa in kana kafira. Yang kedua, bila dia tolong orang, pahala tak ada, tapi nak khabar rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali tuan-tuan, daripada anak-anak jalanan, anak yatim yang dia jaga, kerana dia merasa kesusahan itu, dia jaga, dia tak mahu orang pun rasa susah macam dia. Akhir sekali ribuan lahir doktor, PhD, engineer, arkitek daripada anak-anak yang dia jaga ini. Tuhan tak zalim. Betul tak? Walaupun dia rasa Tuhan dia disembah tu bukan, hakikatnya Allah. Dia digelar the mother of orphan. Mana apa? Ibu segala anak yatim di India. Jadi kita kalau dak nak jaga, ataulah jarang-jarang pitih. Betul tak? Cari mana rumah anak yatim. Dan paling afdal tanya apa yang perlu. Jangan main atur. Ada rumah anak yatim, mari ngadu ke saya, penuh beras ustaz. Siapa tak beras? Asal mana yatim beras? Sama yatim beras. Siapa tak beras? Benda lain kami tak cukup, beras hanya dia. Dan kalau tak baca, kena capek dengan beras. Kipas rosak, sumbat beras. Itu sukuh paling baik. Kita kena tanya, perlu apa? Macam kami pergi di bantuan banjir itu, bawa dah sebahagian, 2 trailer. Tapi bila siapa, apa lagi perlu? Duit lebih ada lagi ni orang sumbang. Apa nama, kipas rosak dah, beli kipas. Di Kemamang baru ni, habis ustaz, lembek, kena buang dah ke wi lembek. Ni wi beras. Kawan tu tak ada lembek. Ni tuan-tuan sekalian, itu sebaik-baik sedekah. Ada satu berita tubik baru ni, minta maaf lah, nak cerita pun malu. Ada seorang artis kan, dia beri apa? Pakaian dalam. Betul tak? Orang suka apa? Antara barang yang diperlukan oleh masa banyak. Mudah dah ada suka ke orang tu. Ini tuan-tuan sekalian, ambil iktibar daripada dia kafir tapi sifat kasih sayangnya tinggi. Jadi satu je doa saya bila saya baca doa cerita ni, tuan-tuan apa kena doa, ya Allah berilah hidayah pada Sindutai Sabkal. Islam je syurga lah insya-Allah. Betul tak? Syarat besar tak ada. Kafir tak masuk syurga, tapi baiknya dia. Betul tak? Kita orang Islam kaki surau, tinggal cucu anak yatimnya khianat ke cucu. Wal a'yadu billah. Umrah 8 kali. Bahagia cucu pun kau anak yatim. Nampak? Jadi tuan-tuan sekalian, wal a'yadu billah. Habis. Maka rumah yang paling baik kalau ada rezeki tuan-tuan lah. Kalau ada rezeki kita. Dah. Saya pun berangan-angan esok malam madrasah aku nak ada juga anak yatim. Mari tuan-tuan sekalian, supaya boleh juga beramal dengan hadis ni. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada tak usah jauh, carilah kampung, anak-anak saudara kita ke, anak yatim tu kena lebih. Saya kena ajar sisi, dok roti. Piti raya kan. Anak saudara lain 5 ya, anak yatim 10 ya. Kena ajar susu ni. Ni hak senang je belanja pizza, hak anak yatim tak belanja, tegur benda. Anak orang susah. La haula wala quwata illa billah. Buat hari. Pola otak kita. Kena betul. Apa betul? Dah ada dengar ni.
Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi rumah kita tak besar. Bilik dua-dua ya. Orang 5. Kayu ya kau tak ada, tapi jaga anak yatim. Urusan anak yatim, rumah itulah paling berkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya. Khairu ma khallafa al-insan ba'dahu salasun. Waladun salihun yad'u lah. Wa sadaqatun tajri yablughuhu ajruha wa ilmun yuntafa'u bih min ba'di. Rawahu Abu Qatadah. Abu Qatadah antara sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajma'in, orang yang bijak. Dia bijak. Abu Qatadah ni pandai mengambil peluang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah kena panah lah perang, anak panah kena di mata. Mana? Orang tu nak berobat mana dia kata, jumpa Nabi. Nabi-Nabi antara mukjizat Allah Taala beri menyembuhkan orang sakit. Nabi Isa orang pekak hilang. Orang buta hilang Nabi Isa. Nabi Muhammad banyak lagi. Kalau nak cerita ni banyaklah cerita apa nama Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah bin Atiq. Yang patah kaki lah perang Nabi tiup boleh dulu. Antaranya lagi tuan-tuan sekalian mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Qatadah lah. Nabi kata boleh ni nak sembuh matamu ni. Tapi kalau mu sabar, matamu hilang, penglihatanmu buta, aku jamin mu syurga. Tapi kalau mu nak suruh aku berobat, boleh, matamu baik, syurga tak ada jamin. Kalau kita mana? Kalau kita. Syurga, mati buta ni. Asal awak kemah, bagi tu kita. Abu Qatadah dia cerdik, dia jawab dia. Rasulullah mau doalah aku mata molek dan doalah aku masuk syurga. Tak senang dah. Nabi gurau maknanya dia cerdik. Dua-dua aku nak Rasulullah. Nabi pun doa, sapu molek mata. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritalah selingan Abu Qatadah. Dia antara orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cerdik. Jadi katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik barang yang ditinggal oleh manusia. Hadis ni lebih kurang hadis yang biasa kita dengar tu lah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Lebih kurang. Bila mati anak Adam, sebaik-baik perkara yang ditinggalnya ada 3. Yang pertama, anak yang saleh. Nampak? Ada orang anak-anak Allah tak beri. Kita ada anak pun dah peluang. Ada orang rumah isteri mengadu tuan-tuan. Mengadu, ustaz tolonglah, suami saya tak ambuh harta, saya nak harta anak saya belajar agama, dia tak ambuh harta. Dia rela habis PT kelas tambahan online musim PKP, kelas muzik tambah 1,000 ustaz kelas tu saja. Orang kaya. Kalau private dah, kelas tambah, kelas suku, kelas muzik, tuan-tuan sekalian. Suruh harta belajar agama tak apa. Asal suami tak boleh. Biasa suami nak tahu, bini tak boleh. Ini terbalik pula. Mana? Biasa ayah nak tahu, atau anak kita seorang mak tapi mak duduk dapur. Kecing ayah. Biasanya. Ni kisah ni macam-macam tuan-tuan. Dah nak jawab lah WhatsApp, PM, Messenger. Orang ni suruh ai tahu ke bini, orang ni suruh ai tahu ke tok lelaki, macam-macam tuan-tuan. Jadi kalau saya dak layan tu, minta maaf ni. Hok tak tanya kuliah ada dak berlambak. Ada dak kuliah ni sah berlambak. Jadi kalau dak jawab kita maaf lah, tanya JK. Jadi tuan-tuan sekalian, macam-macam. Sedangkan kalau anak tu dak reti agama, siapa yang dak pakai so? Kita lah. Kita mati orang yang main piano.
Kita mati yang nyanyi atas kubur. Ku relakan jiwa. Mana? Bukan marah nyanyi, bukan marah belajar muzik. Tapi hak agama tak berata. 1000 tambah kelas muzik private. Kalau ada kelas mengaji 50 ya je kau ustazah. Mahal. 50 ya. Ni perangai orang ini berkira bab orang. Betul tak? Dan saya pesan pada guru-guru Quran. Dah sahabat macam zaman dulu, letak harga yang reti masa ni. Faham? Ya nak atim dia apa? Betul. Yang reti. Oh, bab lain boleh lah ke? Dah. Untuk guru Quran, hak ikhlas muak bi Quran. Mu ambil peluang. Dah. Mengambil kesempatan atas keikhlasan orang. Nyaknya ke dia. Guru Quran zaman saya duduk Kuala Lumpur. Saya kata mana ni? Oh berat sah. Tu aku tidak tu. Kan di Kuala Lumpur kan beratu tu. Betul tak? Itulah beratu di highway tu beratu Kuala Lumpur. Siapa kat tu bik tangan putih. Tu beratu je minta piti. Dia tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan kata tu apa ya dah. Menyok apa ya dah Kuala Lumpur. Saya tahu kita duduk Kuala Lumpur dulu. Tuan-tuan sekalian. Dia ajar rumah tu pun tak beradak dah. Ulama ajar al-ilmu yu'ta wa lam ya'ti. Ilmu itu dia datangi, bukan dia datang. Tamu kaya suruh ustazah mari rumah, dia sanggup rendahkan dirinya mari rumah tu. Kepeng dak wi sagat. Ikhlaskan. Kata kan marah. Dah uti bahasa bagi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya bab ni kita tegahkan. Ya orang kata buruk kita pun asal selamat ustaz-ustaz yang lain, ustazah-ustazah yang lain. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah hari ni ramai dah orang reti belakang. Dalam hari tu Allah nyaknya. Orang-orang yang buat kerja agama. Dia ambil peluang atas keikhlasan mereka. Jadi ingatlah, bila kita hidup, doa kita paling mahal untuk anak-anak. Bila kita mati, doa mereka paling mahal. Kita boleh panggil sutir kapung 200 pitu tu, sutir kapung kita panggil doa ke ayah kita. Boleh, belum tentu siapa. Belum tentu, bukan doa apa, belum tentu. Tapi seorang je anak yang soleh doa, wajib siapa. Ya Allah, ampun dosa mak aku, siapa tu? Ya Allah, ampun dosa ayah aku, siapa? Orang kampung belum tentu. Dia mari la ilaha illallah yang ikhlas siapa? Yang ingat benda lain dah apa? Ingat gula, ingat ayam. 7 malam tamu pergi tengok dulu, sebi. Malam tamu pergi sebi dulu. Kari pak saja malah kemari esok. Iwa macam tempat majlis makan tu. Dok hari terus mana esok. 3 orang tu imam, tu bilal, tu siap. Orang jemput nak suruh tolong doa, betul tak? Dan penyakit orang kita jadi pelik musing. Orang yang mati, orang kampung tolong. We piti. Ni dia keluar piti, we keluar kampung. Dia tengah ditimpa musibah. Ni hak kita kena tukar ni, tapi payah tuan-tuan jadi sebati lah. Betul tak? Cuma hari ni ada dah ini. Orang mati tak tabung kan. Molek tu tuan-tuan. Tolong orang susah tengah musibah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita mati, paling mahal anak soleh tinggal. Saya suka tengok tuan-tuan, sahabat-sahabat yang ada anak-anak murid ramai. Betul tak? Kalau di Tok Jiring ni, Ustaz Bakoci kubur dia kan, hari Jumaat putih, anak-anak murid tolong doa. Betul tak? Tolong doa. Mana apa? Orang yang dekat dengan kita doakan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apatah lagi anak-anak kita. Itulah yang paling mahal di sisi Allah. Ibu bapa paling malang yang menjaga, yang memberi kesenangan pada anak-anak, tiba-tiba mati anak-anak lupa padanya. Itulah yang paling malang. Hak berlaku berebut harta, kemudian ditinggalkan urusan mak ayahnya pada orang lain. Harta ibu. Wal'iyazzubillah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan ada anak-anak buat gitu?
Tak boleh. Nak anak buat molek lah. Jadi hari ni buatlah molek ke mak ayah. Itu cara dia. Cara dia buat habis molek ke mak ayah. Anak balas kita esok. InsyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Ada orang sedap atau mak dia rumah orang tua, ayah dia rumah orang tua sedap. Dia ingat esok dia tua. Malah. Dia dah ingat esok dia tua. Bila buat jahat ke mak ayah ni, dua kejahatan besar terhimpun. Dua. Kan Nabi sebut, saya sebut sama. Jahat yang Allah dah akan tangguh, cash Allah bayar atas dunia. Buat jahat ke orang, buat jahat ke mak ayah. Dia buat jahat ke mak ayah dia tu, mak ayah dia masuk. Mak ayah dia orang tak? Masuk dua-dua. Cash Allah Ta'ala akan balas. Tak akan senang, tak akan sempit hidup. Sampailah kiamat tuan-tuan. Dari kiamat Allah Ta'ala akan balas kalau dia tidak bertaubat. Jadi tuan-tuan, jangan tinggal doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lagi senang nak ingat. Balik dalam YouTube tulis Syed. Tulis Syed. SYED. Sahabat sepengajian di Mesir dulu, dia tukar ada satu lagu cinta ni, dia buat lagu tu. Jadi anak-anak saya pun dengar, ingat apa hari ni. Orang kecil ingat orang pelak. Rabbana. Orang kecil. Dia dengar benda gitu, faham tak? Dia mudah ingat tuan-tuan. Jadi kita kena doa supaya Allah Ta'ala kurniakan anak-anak yang soleh. Yang kedua kata Nabi, dan sedekah yang bentuknya jariah ataupun salah satu contohnya wakaf, maka sampai akan dia pahalanya walaupun dia dah mati dalam kubur. Hari ini dalam bab wakaf ni ada sehar. Ada seorang ustaz sekarang ni, ustaz yang masyhur di fitnah. Saya tak usah sebut nama lah, tuan-tuan boleh jadi tahu cerita. Cabur budak lah, macam-macam lah ni. Rupa-rupanya kerana masalah tanah. Ini jangan buat main. Ayah bagus wakaf tanah, anak tak puas hati. Dah. Atau bab ni jangan buat main. Saya pesan ke LP kita jangan buat main. Memang mak dia wakaf anak dia. Tuan Guru Haji Fauzi Husain Kedah, depan mata saya dia, Ustaz Muzani, ni tanah wakaf ni. Dia tunjuk papok sejik siap dah, anak tutup. Kenapa utuh masjid. Maka kena hati-hati orang wakaf, kena ada hitam dan putih. Putih dan hitam ke hitam putih ke mana? Yang penting kena ada agreement betul-betul. Kerana hari ini manusia tak boleh dijangka. Walaupun dah sebut wakaf, ayahmu wakaf, bila wakaf dah jadi milik Allah, haram ambil, tak kira. Aku nak mula, la haula wala quwata illa billah. Ni manusia hari ini tuan-tuan. Allahu Rabbi. Nampak lagi? Wakafnya mana pun wakaf. Kita belajar Quran kan kena tahu apa nama wakaf dan ibtidak. Betul tak? Kita mengaji Quran kan kita belajar satu ilmu dipanggil wakaf dan ibtidak. Ibtidak kat mana nak mula, wakaf kat mana nak berhenti. Ayat panjang nak berhenti kat mana kena tahu. Jangan main berhenti. Nah. Jangan main berhenti. Contoh ayat panjang ada ayat panjang. Apa contoh ayat panjang? Tak kira lah ayat panjang tak panjang pun, tuan-tuan kena tahu mana nak mula, mana nak berhenti. Itu dipanggil wakaf. Wakaf tu berhenti. Itu ilmu tajwid. Yang ni wakaf ni apa? Kita hentikan harta kita sesat. Tak ada dah. Bukan hak aku dah. Sudah bertukar milik Allah.
jadi hak orang Islam. Nak semula apa kau? Orang lain pula nak, bukan kita. Kita nak mula apa haram tak? Anak kita nak mula apa kau? Haram. Buat rumah siapa atas tu, esok terjun neraka, wala iyazbillah. Buat main-main tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Jadi dulu Nabi kata kena ada sebahagian anakmu, jangan pergi wasiat lah ke. Harta kan? Kena ada sebahagian untuk anakmu. Tak boleh, kena ada tinggal. Dia berhak. Tu seharap pergi wakaf ke tak. Sehal lagi kita ayah kita wakaf dah tak boleh dah. Kan itu dah jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Macam-macam hari ni. Kata Nabi lagi. Jadi sedekah yang berjalan ni dipanggil sedekah jariah. Masjid tu ada piti kita di batu. Surau tu ada piti kita di menara. Mana? Surau tu pula piti kita tu kapek. Surau tu pula peti kita, PA system, Allah, kaya esok. Elek goyah kan? Bukanlah goyah kaki lah kubur, tapi maknanya elek lah kubur, pahala masuk. Ya. Allah sebelah ni, mana cerah? Asal aku 1.15 cerah. Mana cerah kubur mu? Surau aku wakaf, orang duduk semayang Zuhur, cerah kubur. Mana cerah kubur mu? Asal garik cerah. Anak aku tu imam sejik tu. Hidayah niat benda. Siapa apa tu? Isteri kan cerah, dan isteri cerah. Mana cerah dok gelak-gelak ni? Anak aku nombor 2 dok mengajar tu, ustaz mengajar. Apa tu? Tuan-tuan sekalian, hak ni yang kita kena fikir bila kek giah. Bila lagi? Sekarang. Menapa saham akhirat? Ni faham nak labur dunia. PT ni aku nak kembang pun ni 100,000 ni at least juta. Ni hak tu bagus, bukan tak bagus. Tapi kalau tak terlalu business minded, terlalu sangat bisnes dunia je dia fikir. Bisnes akhirat langsung tak ada. Jadi tuan-tuan kena peruntuk. Tak kira lah RM1, RM2 pun kena ada harta yang kita tinggal untuk Allah. Ya bentuk berjalan. Kena carilah. Habis. Kemudian kata Nabi, ilmu yang bermanfaat selepas daripada matinya. Maka ada ilmu beramal sehat. Lagu mana nak dia berkembang? Ilmu kita belajar boleh pahala. Kita beramal boleh pahala. Boleh mati ada tak pergi belajar? Ada lah. Boleh mati boleh pergi beramal? Tak boleh. Dia terpotong, inqata'. Dalam mana nak ilmu tu kekal? Sebo, sampaikan, ajar pada orang. Cikgu tadika, cikgu pasti kita pandang rendah dah gaji di 500 ni. Betul tak? Dok lahir doktor kalau doktor ABC. Mana lahir engineer kalau doktor 1 2 3. Betul tak? Jadi kekal pahala. Syarat kena ikhlas kerana Allah. Lepas antara orang kaya hari kiamat, cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu, guru-guru yang banyak mengajar orang. Syaratnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak ada engineer, tak ada arkitek, doktor baik masjid. Ustaz ni kan dah buat sendiri. Dia jumpa hidup pun tak. Hak jawab bangunan siapa? Itu kita bersama. Siapa pun kita boleh dapat peluang pahala yang berganda. Syarat niat kerana Allah. Bayar orang kerja JKR. Dia bagian turak jalan, duduk tengah jalan, muka hitam beletung. Sama hitam tak. Lalu tengah panas. Betul tak? Kalau dia buat kerja ikhlas kerana Allah. Berapa orang yang lalu atas jalan tu pergi sejik, pergi sorang, pergi kerja, buat benda baik, jalan pahala ni. Itu pentingnya niat kerana Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, salah satu pahala yang kekal, ada ilmu, sampaikan. Beritahu pada orang. Hari ni mudah berdoa lalu, tulis dalam Facebook, tulis dalam status WhatsApp, tulislah benda hak tahu hari ni. Betul tak? Tulis. Ilmu hak mudah-mudah. 100 orang baca, 100 pahala. Dia beramal, pahala kita jalan.
Dia ajar orang, pahala kita berjalan. Orang dia ajar beramal, pahala kita berjalan. Walaupun yang mudah-mudah. Jadi ibu-ibu duduk rumah, janganlah bak agama tu utamanya suruh ke ustazah belaka. Ajar kata. Dah kan ikut satu tak boleh ajar. Ada dataan dah bunyi ni. Dah ajar anak. Jangan-jangan tuan-tuan sekalian, ajar tuan-tuan. Kenapa? Itulah yang kekal selama-lamanya. Lebih-lebih lagi orang yang meninggalkan khazanah ilmu, ulama-ulama yang meninggalkan ilmu dan khazanah ilmu mereka kekal sehingga hari kiamat. Syekh Daud Al-Qatani, Syekh Qadir Mandili, Allah ni antara ulama terkenal di Nusantara. Tak tahu saya pun tak tahu berapa juta kali cetak kitab Munyatul Musalli. Itulah. Sejik dalam Malaysia ni, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, kalau sejik tu tak ada kitab Munyatul Musalli, pelik sejik tu. Berapa juta kali cetak kitab Penawar Bagi Hati Syekh Qadir Al-Mandili. Itulah. Tuan-tuan bayang, tuan duduk dalam kubur, pahalanya berjalan, tak berhenti-berhenti. Kaya tuan-tuan sekalian. Jadi ada ilmu walau tak banyak, sebarkan pada orang. Mudah-mudahan jadi manfaat, pahala yang berkekalan sehingga hari kiamat. Hadis yang seterusnya, khairu ma'atiyal insan wallahu a'lam. Kita sambung hadis 31 akan datang insya-Allah. Hari ni tukar ke mana? Lambat pagi. Tukar. Kita nak buat mudah. Kita buat mudah tau. Pukul 10 dah ke? Boleh? Boleh? Gini. Bahagian ni pukul 10. Mana? Teluk menara. Kubang jela. Bangun tuan muda. Mana lagi? Pukul 10 lah. Jadi tuan-tuan sekalian, gini lah. Tak usah tukar-tukar penipala. Pukul 10 belaka senang. Saya akan maklum ke surah-surah lain. Kita buat pukul 10 belaka. Sebab ada hari 2 hari tu sebab saya atur anak. Jadi kalau saya dah atur anak macam hari ni, boleh pergi jogging. Tuan-tuan mari pukul 10, saya pun mari pukul 10 insya-Allah. Baik. Yang kedua, saya dah maklum dalam grup AJK, satu masjid hidup Allah. Masjid Kubang Jela. Aku duk pasang, aku duk rasa WhatsApp. Duk baca WhatsApp semua. Jadi saya maklum sini lah ke makku. Kalau boleh start minggu ni lalu. Kalau nak minggu depan. 2021 saya minta laluan pada JK. Belum ni saya dah minta. Bukan untuk saya ni, untuk Ma'had Baitur Rahman. Khas kuliah saya. Kuliah orang lain tak payah minta lah. Kuliah saya saja. Tabung khas sebelakang untuk Baitur Rahman. Tiap kali kuliah saya. Jadi hari tu kita cuba nak buat grup puluh ya, payah nak susah. Jadi rohok kata mudah lagi. Jadi dah ready lah. Grup tu dah ready. Jadi kita pakai tiap-tiap kuliah saya 70 tempat sebulan. Kuliah Duha, kuliah subuh, khutbah Jumaat, kuliah Garik, bahkan ada setengah tempat kuliah Zuhur, ada kuliah Asar. Saya minta izin dan setakat ni semua kata beres ustaz. Jadi saya bawa lah. Ataupun tak ada hari ni tak ada, minta tak tabung masa. Lalu boleh start ini lalu lah. Boleh aku. Untuk Baitur Rahman, hak Baitur Rahman. Kenapa? Kerana surah kita nak selesai lah. Hak lamu ni saya dah minta relax, nampak tenang. Itu ustaz dah minta buat PT standby. Hak tuan-tuan sumbang belum ni, hak tertangguh tu, masalah tanah lah, nak start PKP lah, duit tu standby lah. Alhamdulillah, surah kita nak siap lah. Hampir 500,000 ke 600,000 lah, lebih kurang. Rasa-rasa siap-siap kapek semua, PA kaki rasa-rasa 600 juga lah. Tuan-tuan boleh pergi jalan tengok. Jadi sekarang ni fasa kedua, asrama dan kelas. Engineer kita Ayat Zamzuri kata 4.5 Ustaz. Kita tak biasa dengar jumlah itu ni banyak tuan-tuan sekalian. Tapi yakin pada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala orang yang pemurah, pakat sikit-sikit seorang. 45 juta tu kita nak pakai untuk kelas dan asrama insya-Allah. Dan besi kita dah beli. Siapa nak atur surah asa kita nak batu comel. Siapa nak atur?
Batu hak tu ada dah orang sumbang ni. Ada seorang hamba Allah untuk batu ustaz, ada 3 orang lah. Batu hak pelah tu. Sekarang kita nak batu comel, batu dak pelah. Tuan-tuan pergi ke tapak, tuan-tuan akan nampak hak pelah dah tu. Itu sebahagian. Ada sebahagian arkitek nak buat dak pelah. Kita ikut je lah. Ikut je lah arkitek ni. Tak boleh dak ikut ni. Hak dak batu comel. Siapa nak atur, sebab ada orang atur yang main rembah-rembah tak kena spek. Kali ikut saya, ngomong buat mana pun. Tapi kena hormatlah arkitek ni, dia dah buat tanpa bayar blok. Kita nak bayar tak boh dia buat blok comel, habis di Terengganu puji. Surau ustaz nombor 1 lah Terengganu ni macam stadium kata. Pula jadi tuan-tuan sekalian, alang-alang kita buat comel dulu. Dan siapa nak sumbang cermin. Apa saya? Cermin. Ada berapa sudut surau kita cermin, atas apa bawah. Hujan turun nampak air. Oh comel. Ingat barat lepas ni pusat pelancongan Bangor Donah. Ni tuan-tuan sekalian. Siapa nak sumbang hak detail-detail tu pergi tanya Tuan Mendahari insya-Allah. Sini ada 2 orang ahli LLP kita, Haji Latif lah, Haji Z seorang Jadi tuan-tuan boleh tanya. Kenapa dia nak tanya, jangan main rembah air. Takut dak bunuh Kemudian yang lain tu sumbangan secara umum lah. Dan tuan-tuan mesti ingat lepas ni kalau saya dak sebut pun tuan-tuan setting. Dia sebut Baitur Rahman 95% nya untuk Mahat, 5% lebih kurang lah, 10% kita ambil sikit untuk Baitur Rahman Center lah. Koh Baitur Rahman Center, gurunya kita tapu-tapu. Sebab kita dok negeri. Mak-mak ayah kata, wah ni murah nak yuran 40 ya. Bila ni baru naik 50 ya, kat lain beratus-ratus. Jadi saya kata bukan negeri nak tolong orang. Tak cukup tu, kita tapung sikit daripada UMM Store punya perniagaan. Lepas tu tuan-tuan sikit tapung-tapung lah. Jadi tuan-tuan mari kuliah saya tak payah bayar yuran, tak payah bayar apa-apa. Tak payah tuan-tuan sumbang sikit je Baitur Rahman. Tak boleh RM1, tak RM1,000 gitu je. Jadi tuan-tuan bergurau, jangan marah. Kita sambunglah akan datang pula. Jadi hari ni mak aku kata boleh start, kita start lalu lah. Bazir tak tabung saya. Setakat ni alhamdulillah. Setakat ni alhamdulillah sumbangan tu alhamdulillah pada orang ramai, kita boleh terus start lah untuk projek fasa kedua. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita semua dan redai kita semua. Wallahu alam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana dzunubana ma madha, aslih lana ma baqi. Ya Allah, Tuhan kami, redailah kami, ampunkan dosa kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, jangan pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Ya Allah, ya Allah, Kau panjangkanlah umur, murahkanlah rezeki, sihatkanlah tubuh badan, redailah mereka, berikanlah syurga pada mereka, khususnya pada para penyumbang Mahat Baitur Rahman. Kami ingin melaksanakan amanah-Mu ya Allah untuk menyebarkan agama-Mu ya Allah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami orang yang kasih pada majlis ilmu dan beramal dengan apa yang telah dipelajari dan apa yang telah didengari. Wallahu huwal ghani wa nahnu al-fuqara ilaih. Engkau lah yang maha kaya, kami fakir terhadap-Mu ya Allah, kami hina dan lemah terhadap-Mu ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa la atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.